Ada yang tanya kenapa tak ikut Rasulullah terus kalau dalam akidah ni. Teras-teras akidah ini diberikan dan dihuraikan ramai oleh para ulama yang muktabar. Dalam sejarah akidah ni banyak musuh-musuh yang datang menyerang akidah Islam. Soalan yang Ustaz Azlan tanya berkaitan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, ini merupakan satu soalan yang penting kerana ada yang terkeliru apabila mengatakan Ahli Sunnah wal Jamaah ni, dia rasa siapa-siapa saja boleh jadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang dakwa dia mewakili Ahli Sunnah wal Jamaah, kita pun terima, sedangkan kita tidak menyedari dan mengetahui sejarah dan juga apa dia persetujuan para ulama sejak dahulu hingga sekarang, siapa yang kita maksudkan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam fatwa yang kita telah putuskan, Ahli Sunnah wal Jamaah itu merujuk kepada, kalau akidahnya, merujuk kepada aliran Asy'ariyah wa Maturidiyah. Dan itulah soalan yang diberikan kepada saya. Kenapa Asy'ariyah Maturidiyah yang dirujuk sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah dalam akidah? Dalam mazhab fiqh, kita mengiktiraf mazhab Syafi'i sebagai mazhab fiqh kita, di samping kita meraihkan juga mazhab-mazhab yang lain dalam beberapa keadaan. Dan dalam tasawuf, kita mengiktiraf tasawuf aliran yang dibawa oleh tasawuf Imam Al-Ghazali rahimahullah dan Junaid Baghdadi. Okey, yang sekian kita nak tumpukan soalan ini ialah Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah ini merujuk kepada aliran akidah yang dipelopori oleh dua tokoh besar, iaitu tokoh pertama Abu Hasan Al-Asy'ari dan yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Hasan Al-Asy'ari dari Irak, dan Abu Mansur Al-Maturidi ini daripada Samarkand, sekarang ni Uzbekistan. Kedua-dua tokoh ini, walaupun mereka datang agak lewat. Tadi Ustaz Azlan kata, ada yang tanya kenapa tak ikut Rasulullah terus kalau dalam akidah ni. Ikut Quran dan Sunnah cukup lah, tak payahlah nak ikut Asy'ariyah ke Maturidiyah, nak sabut pun susah, dia kata. Sejarahnya ialah dalam perkembangan akidah ini, memang prinsip akidah kita itu diambil dari Quran dan Sunnah. Prinsip-prinsip teras-teras akidah kita yang kita tahu sebagai rukun iman pada hari ini itu, semuanya kita ambil daripada Quran dan Sunnah. Tetapi dalam sejarah, huraian tentang teras-teras akidah ini diberikan dan dihuraikan ramai oleh para ulama yang muktabar. Dan cara manusia ini memahami akidah ini, dia ada kaedahnya. Dia tak boleh terus buka Quran, buka hadis, lepas tu dia dah boleh faham akidah tu secara tuntas, secara menyeluruh. Dia mesti disusun dengan baik cara kita memahami uluhiyah misalnya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam Quran banyak cerita tentang sifat-sifat Tuhan kan. Dalam Quran banyak bercakap tentang af'al Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana kita nak memahami segala huraian-huraian yang diberikan oleh Al-Quran dan hadis itu secara tersusun? Inilah sumbangan yang paling besar yang diberikan oleh dua tokoh ini, iaitu Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, dan ulama-ulama yang datang selepasnya yang menghuraikan prinsip-prinsip yang telah diaturkan oleh dua tokoh besar ini, sehingga dia menjadi satu aliran berfikir, atau satu cara berfikir atau cara memahami akidah yang mantap, yang tersusun, yang sistematik, yang dipanggil sebagai aliran Asy'ariyah wa Maturidiyah. Itu satu. Yang kedua,
majoriti umat Islam seluruh dunia memang berpegang mengikut huraian dua tokoh ini, Asy'ariyah wa Maturidiyah. Al-Azhar, universiti yang paling terkenal, yang paling masyhur dalam dunia Islam, kalau kita tengok dia punya silibus akidahnya, semua tersusun berdasarkan huraian aliran Asy'ariyah wa Maturidiyah. Jadi ini merupakan dipanggil Sawadul A'zam, orang majoriti umat Islam, ulama-ulama semua berpegang kepada cara menghuraikan akidah dengan mengikuti cara Asy'ariyah wa Maturidiyah. Yang ketiga, saya pendek ya Ustaz. Yang ketiga, kenapa Asy'ariyah Maturidiyah itu muktabar atau diiktibarkan sebagai Asy'ariyah Maturidiyah? Kerana dalam sejarah akidah ni banyak musuh-musuh yang datang menyerang akidah Islam, yang mengelirukan umat Islam, dan yang paling hebat menyusun jawapan yang tuntas untuk menjawab serangan-serangan yang ditujukan kepada akidah Islam ini adalah ulama-ulama yang datang dari tokoh aliran Asy'ariyah wa Maturidiyah. Dalam sejarah mungkin kita pernah dengar aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ni dia terlalu mengagungkan akal. Dia bab-bab akidah ni dia semua pakai akal sahaja. Yang kemudian ada pula aliran yang terlalu berpegang kepada literal, harfi ayat Al-Quran dan hadis sehingga tidak langsung menggunakan akal. Ini dipanggil golongan mujassimah atau musyabbihah. Jadi aliran Asy'ariyah Maturidiyah yang ditanyakan oleh Ustaz Azlan tadi, inilah sebenarnya aliran dan tokoh-tokoh ulama-ulama yang mengambil jalan yang sederhana, yang wasatiyah, yang seimbang antara akal dengan nakal, antara wahyu dengan prinsip-prinsip akal dalam menjawab isu-isu dan persoalan-persoalan yang datang dari luar. Sampailah pada hari ini. Hari ini pun tidak kurang kita punya cabaran-cabaran akidah kan. Ajaran-ajaran sesat. Sekarang ni ada yang mengaku Tuhan, ada yang mengaku Imam Mahdi, ada yang mengaku Nabi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan lain-lain lagi. Kalau kita lihat hujah-hujah yang kuat untuk menjawab semua persoalan-persoalan akidah, sama ada datang dari dalam, iaitu ajaran-ajaran yang menyeleweng dari dalam masyarakat Islam, ataupun yang datang dari luar seperti ajaran ahli-ahli falsafah, ideologi termasuk yang sekular, semuanya kalau kita tengok sudah disusun rapi oleh ulama-ulama dari aliran Asy'ariyah Maturidiyah. Sebab itulah aliran Asy'ariyah Maturidiyah ini diijma'kan oleh para ulama sejak awal sampai hari ini merupakan wakil ataupun merupakan teras kepada yang dipanggil sebagai ahli sunnah wal jamaah. Terima kasih.